Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Khabar? Okey, jumpa kita hari ni lagi 27 hari bulan September. So hari ni insya-Allah mungkin kelas PDPR kita yang terakhir lah. Minggu depan kita akan bersekolah, kita jumpa kat sekolah, kita sambung belajar secara bersemuka. Okey. Hari ni kita masuk tajuk baru iaitu sejarah kita. Apa tu sejarah? Sejarah tu adalah satu peristiwa yang telah berlaku ataupun peristiwa yang lepas yang boleh kita ingat atau kita catatkan. Contohnya macam sejarah kita semua lahir kat mana, tinggal kat mana. Itu semua adalah sejarah, benda yang dah lepas. Jadi hari ni kita belajar tentang sejarah kita. Okey, dalam sini ada dalam buku teks ni awak tengok ada gambar kan, gambar rumah. Okey, yang ini rumah, ni rumah kampung. Cikgu tak pastilah ni negeri mana pakai rumah macam ni. Okey, yang ni rumah. Ni kat Sarawak ni, rumah kat Sarawak. Tak silap cikgu rumah orang Melanau kot. Rumah panjang orang Melanau kalau tak silap. Nampak tinggi. Yang bawah ni pula, ni rumah kecil je. Rumah kecil ni adalah di Melaka. Rumah Melaka dia kecil je. Okey. Tempat tinggal ialah rumah atau perlindungan yang didiami oleh individu, keluarga atau masyarakat. Namun begitu, nama dan lokasi tempat tinggal, asal-usul nama tempat tinggal dan aktiviti masyarakat setempat ialah berbeza antara satu sama lain. Rumah yang kita gunakan adalah untuk tempat kita berlindung. Sama ada awak tinggal sendiri, bersama keluarga ataupun dengan saudara mara yang lain. Rumah basically dia adalah sama. Digunakan untuk tempat berteduh. Tapi lokasi berbeza, nama tempat pun berbeza. Kalau awak tengok dekat sekolah ni saja, kat sekolah saja. Kat keliling tu ada taman macam bubuk, ada flat belakang tu nama dia lain, ada apa? Taman jambu, Alma, lain-lain nama dia. Alright. Ni pula ni rumah-rumah moden. Ni rumah 2 tingkat, rumah teres 2 tingkat. Ni rumah teres biasa. Teres ke semidi? Ni semidi. Ni perkampungan nelayan, rumah atas air. Ini rumah pangsa ataupun rumah flat. Ini rumah moden lah. Yang tadi tu rumah tradisional, rumah lama. Keistimewaan sesebuah tempat tinggal terdiri daripada beberapa aspek iaitu keadaan bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi yang beza. Kalau macam yang atas ni tinggal dekat atas laut. Rumahnya tinggi, bawah panjang untuk mengelakkan daripada bila air pasang tak naik dalam rumah. Ada rumah tinggal dekat tanah tinggi macam Cameron Highland, sejuk. Ada yang di pesisir pantai macam nelayan. Ada di lembah-lembah, macam-macam lah. Muka bumi kan ada macam-macam kan. Kesenian dan kebudayaan. Setiap tempat kesenian kebudayaan dia lain. Contoh dia kalau awak tinggal pergi dekat tempat kediaman orang India, adalah dia punya kesenian dan kebudayaan dia. Sambut Deepavali, sambut Pogel. Kalau perkampungan Melayu, nanti ada perayaan hari raya, ada wayang kulit, berbeza-beza. Kemudahan awam atau prasarana. Biasanya kemudahan awam prasarana ni atau adalah kelengkapan sekeliling macam jalan raya, lampu jalan, sekolah, balai bomba, itu prasarana, kemudahan awam. Biasanya kalau dekat bandar macam Kudim ni, prasarana lengkap lah. Semua ada kat Kudim ni, cari je nak apa semua ada. Tapi kalau contohnya macam dekat pinggir-pinggir bandar atau kat kampung, kuranglah kelengkapan dia. Jalan dengan lampu mungkin ada, sekolah mungkin ada, tapi balai bomba jauh sikit, supermarket jauh sikit. Sumber pendapatan pun berbeza-beza. Kalau macam atas ni, sumber pendapatan dia kebanyakan dia adalah nelayan, ni kan, sebab dia duduk kat laut. Kalau kat kampung kebanyakan dia bertani, bercucuk tanam ataupun menoreh getah.
Kalau kat bandar, kebanyakan dia bekerja makan gaji. Okey, terusnya kawasan tempat tinggal. Memerihalkan kawasan tempat tinggal. Rumah atau tempat yang didiami merupakan tempat tinggal kita. Kawasan tempat tinggal seseorang pula tidak sama dengan orang lain. Ada yang tinggal di kawasan kampung, ada di bandar. Setiap orang tempat tinggal tak sama. Macam cikgu tinggal dekat Kulim, awak tinggal ada yang dekat Almar, ada yang dekat BM, ada yang dekat Junjung, lain-lain. Macam cikgu ni kira pekan lah, tengah pekan. Siapa duduk kat Junjung tu ada di kawasan kampung, pinggir bandar. Okey. Nama tempat tinggal. Tempat tinggal kita selalunya akan dilengkapi dengan alamat rumah. Alamat rumah yang lengkap mempunyai nombor rumah, nama jalan, tempat, poskod, nama negeri. Ini biasanya digunakan dalam surat menyurat ataupun menghantar barang. Biasa tak beli barang dekat Shopee ataupun Lazada ke, awak akan bagi alamat. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia memudahkan penghantar barang, hantar barangan. Jadi dia orang tak perlu nak telefon kan. Dia orang dah tahu alamat, datang, hantar barang. Tak perlu nak telefon, nak beritahu kat mana rumah cik ni, kat mana kat rumah cik ni. Payah. Lagi satu sekarang ni, bila dah ada alamat yang lengkap, awak mudah nak cari location. Sekarang kan nak pergi mana-mana, orang pakai Waze ataupun pakai Google Map. Jadi, masukkan je alamat kat mana, nanti Waze tu akan tunjuk ke mana arah nak pergi tempat tu. Sekarang teknologi canggih. Okey, seterusnya, alamat rumah yang lengkap memudahkan kita mengenal pasti lokasi sesebuah rumah atau tempat yang dituju. Ni macam yang cikgu cakap tadi lah. Bila nak hantar barang, alamat lengkap, mudahlah postman tu nak hantar barang, betul? Raja di bawah menunjukkan contoh alamat rumah yang lengkap. Okey, nombor rumah. Setiap rumah ada nombor masing-masing. Sebab apa? Contohnya dekat satu taman tu. Nama taman tu Taman Mengkuang. Dalam tu ada 300 rumah. Awak bayangkan kalau tak ada nombor rumah. Macam mana postman nak cari rumah? Taman Mengkuang tahu, tapi nombor rumah tak tahu. Sekejap lagi nak kena telefon pula. Cik, rumah kat mana? Dia kata, tu dekat rumah depan taman permainan. Depan taman permainan ada 5-6 buah rumah lagi. Nak kena call lagi. Ni ada kereta warna merah. Kat situ ada 2 kereta merah. Kena telefon lagi. Telefon baru dapat rumah orang tu. Kan susah kalau tak ada nombor rumah. Tapi kalau ada nombor rumah, mudah. Postman datang, tengok je nombor rumah. Biasanya nombor rumah dia akan bersusun. Jadi kalau contoh ada 300 buah rumah kat situ, dia pergi sini. Ni rumah nombor 100. Mungkin sebelah lagi, lorong sebelah. Ni nombor rumah 200. Lorong sebelah lagi. Ni lorong rumah 300. Mudah nak cari. Okey. Lepas tu nama jalan. Contoh kat situ, Jalan Setia Alam 3. Setiap lorong ataupun jalan-jalan ada nombor dia. Memudahkan postman untuk cari. Kadang-kadang macam ni dia pakai Setia Alam 3. Dia ada Setia Alam 1, 2, Setia Alam 3, Setia Alam 4. Mudah nak cari. Kadang-kadang ada juga taman yang gunakan yang lorong strok 11/1, 11/2, 11/3. Bergantunglah pada taman tu kan. Seterusnya, tempat. Tempat ni nama taman tu biasanya, taman ataupun kampung. Macam cikgu, Taman Jati. Lorong 1C/1, Taman Jati. Lepas tu poskod. Poskod dia 40170. Poskod ni memang dah ditentukan oleh ditentukan oleh siapa cikgu tak tahu, tapi ianya dah ditentukan. Awak masuk je poskod tu, postman automatik tahu dia dekat mana, kawasan mana. Okey. Lepas tu dia tulis ni 40170 Shah Alam. Macam Kulim 09000. Automatik postman tahu itu kawasan Kulim. Kalau 09010 itu Lunas. Automatik tahu Lunas. Kawasan dia, kawasan besar dia. Macam sekolah 14020. Macam Bubuk. Kalau Bukit Mertajam 14000 Bukit Mertajam. Itu fungsi postcode, memudahkan postman
kenal kawasan kat mana nak hantar barang tu. Okey. Seterusnya, nama negeri. Nama negeri ni biasalah. Macam kita kat Kedah, macam cikgu kat Kedah. Macam awak ada yang duduk dekat Pulau Pinang. Tapi ini biasanya tak alamat yang dekat bandar-bandar, bandar besar. Tapi kalau kat kampung, dia ada nombor rumah, dia tak ada lorong-lorong, dia terus kampung. Sebab kampung tak besar, kampung biasanya kecil. Dia bagi nombor rumah, lepas tu kampung apa. Nombor rumah, kat kampung ni payah sikit lah nak cari kan. Kadang-kadang kena telefon, kadang-kadang rumah dia dekat tersorok kat belakang. Okey. Okey. Seterusnya, lokasi tempat tinggal. Berikut adalah penerangan tentang lokasi tempat tinggal berdasarkan alamat rumah yang lengkap. Lokasi. Lokasi rumah anda kat mana? Rumah cikgu lokasinya dekat Kulim. Lokasi, kedudukan sesuatu tempat. Contoh dia, nombor 456 Jalan Seri Indrapura 9. Lokasi cikgu pula, nombor 305 Lorong Jati 1C/1. Itu kawasan yang dia menunjukkan tempat kita yang sekarang. Maksudnya dia kecil. Kawasan yang kecil. Kawasan cikgu dekat Lorong Jati 1C/1. Okey. Lepas tu mukim. Kawasan yang di bawah perintahan seorang penghulu. Contoh bawahnya Kuala Kuantan 2. Dia besar sikit. Mukim. Kat cikgu ni mukim dia mukim Labu Besar. Macam yang orang ni mukim dia Kuala Kuantan. Dia Kuala Kuantan, dia dalam Kuantan. Dia macam-macam, ada Kuantan, mungkin ada Kuala Kuantan 1, Kuala Kuantan 2. Macam Kulim ni, cikgu duduk dekat Mukim Keladi. Dia ada Mukim Sedim, dia ada Mukim Lunas, Mukim mana lagi? Padang Cina. Dia besar sikit. Tapi dia bukan daerah besar lagi. Ni mukim kecil. Okey. Kemudian barulah masuk daerah. Bahagian dalam sesebuah negeri. Dalam contoh ni Kuantan. Macam contoh cikgu duduk dekat daerah Kulim. Tapi mukimnya Mukim Keladi besar. Mukim Keladi. Okey. Kemudian barulah negeri. Daerah yang berada di bawah pemerintahan seseorang sultan atau raja. Macam cikgu sekarang duduk dekat negeri Kedah. Kedah Darul Aman. Itu lokasi tempat tinggal. Mudah nak cari. Okey, kalau postman cari, dia dapat surat. Negeri mana? Negeri Kedah. Okey. Kedah kotak ni. Lepas tu dia tengok balik, daerah mana? Postcode dia. Dia tengok postcode dia, automatik tahu daerah. 109000. Oh, Kulim. Letak kawasan Kulim. Kemudian barulah cari taman apa. Lepas tu cari lorong mana. Lepas tu cari nombor rumah. Itu kaedah kalau postman hantar surat ataupun barang. Okey. Lokasi rumah di kawasan bandar selalunya ialah taman perumahan, rumah pangsa, kondominium dan sebagainya. Bagi kawasan luar bandar, lokasi rumah ialah pekan, kampung, ladang atau pedalaman. Sesebuah kawasan tempat tinggal terletak dalam sebuah mukim. Mukim pula terletak dalam sebuah daerah dan daerah terletak dalam sebuah negeri. Kalau dalam kawasan bandar, biasalah yang awak tengok rumah pangsa, rumah semindi, rumah 2 tingkat, rumah macam-macam lah. Ada sekarang ada kondominium, rumah batu, banglo besar. Tapi kalau kat kampung, tinggal kat kampung ataupun estate, ladang-ladang, itu kampung. Ada juga rumah banglo kat kampung. Tapi dia bukan kampung lah kan. Dia bukan bandar, tapi dia buat banglo dekat kampung. Itu perbezaan tempat tinggal di bandar dan di kampung. Lepas tu tempat tinggal macam ni dan ni apa? Yang bawah ni kawasan tempat tinggal terletak dalam kawasan mukim. Kita kecil kan? Kecil. Tempat tinggal awak terletak dekat dalam mukim. Mukim tu terletak dalam kawasan daerah. Daerah tu terletak dalam kawasan negeri. Okey, contohnya cikgu, rumah cikgu terletak di dalam Taman Jati. Taman Jati terletak dalam kawasan Mukim Keladi. Mukim Keladi terletak dalam daerah Kulim. Kulim pula terletak dalam negeri Kedah. Inilah macam mana cara kita nak baca lokasi tempat tinggal. Okey. Jadi sampai sini saja dulu.
Jadi cikgu punya kerja rumah ini senang je. Tak susah. Cikgu nak awak tulis alamat penuh awak dalam kertas. Kemudian awak tangkap gambar, hantar pada cikgu. Itu saja. Cikgu nak tengok awak boleh tak tulis tempat tinggal awak punya alamat. Okey? Okey, jadi sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.